Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang kepada anda semua ke channel Jejak Alam Misteri bersama dengan saya Ustaz Tommy Ali. Sekarang ni saya ada di Tok Aman Bali Resort. Ini sekarang saya berada dekat depan salah sebuah bilik tempat kita buat kursus lah, program. Jadi dia orang ni masih belum balik lagi ni daripada bersarapan. Tok Guru dah tunggu dah ni. Tapi dia orang ni belum sampai lagi. Jadi Tok Guru pun tunggulah dekat depan ni. Dekat depan kaki lima ni, tuan-tuan dan puan. Tapi tak apalah. Asalkan yang penting peserta-peserta moga-moga saya mendapat bimbingan yang sepenuhnya sepuas hati. Sebab dalam program ni insya-Allah kita akan buat program itu dengan sepenuhnya. Maksudnya dengan penuh perhatian dan fokuslah. Bimbingan yang terarah dan sebagainya. Jadi tak berapa ramai orang sangatlah yang datang ni. Dalam 6 orang saja. Walau bagaimanapun 6 orang tu insya-Allah mereka ni semua ada kualiti yang tertentu. Mereka ni ada kelebihan yang tertentu yang di mana setiap daripada mereka ni juga adalah perawat juga, sama ada yang lama ataupun yang baru. Jadi itulah saya nampak apa yang mereka rasa suka sangat dengan program yang saya buat ni. InsyaAllah nanti saya akan interview dia orang. Cumanya bagi anda yang nak menyertai pada program Gelmingan Super Spiritual pada sesi yang akan datang, insyaAllah dialu-alukan lah. Sebenarnya bukan saja untuk mereka yang mahu terlibat dalam bidang rawatan ni, malahan juga boleh juga di kalangan orang-orang biasa juga lah, ataupun mereka yang sudah selalu ataupun dah lama disihir tahun-menahun ataupun sakit-sakit misteri lah. Jadi alhamdulillah, bersyukurillah, dengan program ini kita akan dedahkan berbagai-bagai rahsia amalan para alim ulama hikmah dan juga amalan para wali Allah. Dan juga kita juga berkongsi dan mendapat perkongsian yang baik, iaitu bagaimana kita mengamalkan amalan-amalan yang muktabar. Pengalaman kita beramal dengan amalan-amalan yang muktabar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan saja program ni kita nak ajar benda yang kita tak tahu, tetapi benda yang kita dah tahu tapi mungkin kita kurang kesedaran tentang kelebihan dia. Contohnya kita dah dengar tentang kelebihan zikir-zikir Nabi, seperti contoh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kita anggap perkara ni biasa saja. Walaupun kita baca dalam hadis itu, hadis yang sahih yang menyebutkan tentang kelebihan zikir tersebut, yang di mana salah satu kelebihan zikir tersebut ialah dapat melindungi kita dengan izin Allah daripada gangguan syaitan dalam satu hari tersebut. Jadi kalau kita zikir pada waktu maghrib, dia akan melindungi kita dengan izin Allah. Bukan zikir itu bukan makhluk, itu sebutan ingat kepada Allah. Allah lah hakikatnya yang melindungi kita daripada pagi sampailah kepada waktu maghrib, seharian waktu siang tersebut. Jika kita wiridkan pada sebelah malamnya pula, akan terlindung diri kita ini daripada segala gangguan syaitan sampailah ke subuh esok harinya. Begitulah putaran waktunya. Jadi ini terdapat dalam hadis Nabi yang sahih. Kita tak bolehlah kata kalau orang tu duduk di jalan makrifat, kita nak kata takkan Allah ni ada time pula, kan? Ada masa. Walaupun kita boleh berfikir secara infinity, namun demikian bila kata ada hadis yang menyebut tentang kekukusan fadilat satu amalan itu, kita tidak boleh menggunakan alasan ilmu makrifah untuk kita menafikan fadilat ataupun apa yang Rasulullah sampaikan. Sebab apa yang Rasulullah sampaikan itu sudah pastinya datang juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun tak boleh berfikir logik juga bila kita duduk di jalur makrifah. Jadi ni tunggu lagi, dah buat pengumuman dah dalam grup ni, semua datang. Asyik sungguh lah dia orang makan. Ni mai saya belanja sikit persekitaran resort ni. Luas tuan-tuan resort ni. Ini adalah
kursus ataupun bimbingan yang kali kedua lah saya buat dekat Tok Aman Bali Resort ni. Luas kan? Luas. Ada kolam mandi, ada tasik, boleh naik boat, InsyaAllah. Ada laut di sebelah sana, tu ada kolam yang besar, boleh main, bermandi-manda. Tapi kita tak main lah, kita memang nak buat program. Tapi dia orang ni batang hidung belum nampak lagi ni. Mana pi ni? Tok Guru pula ni kena tunggu dia orang. Tapi tak apalah tuan-tuan. Mungkin mereka nak menikmati keindahan, ataupun nak menikmati persekitaran kawasan kat resort ni. Tak apa, kita bagi dia peluang. Saya ingin kalau kita tunggu sekarang kat jam 9, kalau kita tunggu setengah jam lagi tak ada juga, kena balon lah. Kena rotan ataupun ketuk ketampi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, tentang zikir yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kita menafikan ada kepentingan dia yang tersendiri, ada kelebihan dia, ada fadilat dia yang tersendiri, yang kita jangan pandang dia remeh. Jadi sebab tu kalau kita jumpa yang buat amalan ni, bila kita berkongsi, buat tak apa yang kamu lalui, apa yang kamu rasa, jadi orang lain yang mendengar tu dalam kumpulan yang belajar ni, murid ni, mereka akan dapat semangat, inspirasi. Bukan kita nak cerita kau buat amalan apa, kau boleh apa, tak. Antara salah satu daripada pengisian program ni, kita akan berkongsi pengalaman kita beramal dengan hadis-hadis, zikir-zikir yang yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita akan mendapat ijazah yang khusus, zikir-zikir yang diamalkan oleh para awliya yang seharusnya mendapat ijazah khusus. Tidak boleh diamalkan dengan cara kita tengok YouTube atau baca buku saja. Jadi saya terkesan sedikit sebanyak dengan pengalaman salah seorang murid kaum Hawa, seorang murid saya, murid baru ni, dia mendapat petunjuk selepas dia melakukan solat hajat, istighfarah dan sebagainya. Dia mendapat petunjuk untuk dia belajar dengan saya. Bila dia tengok dalam channel YouTube tu, dia tengok saja channel saya ni, dia tengok muka saya, dia kata, inilah yang saya dapat dalam petunjuk ni selepas saya buat solat istikharah. Jadi solat istikharah ni, kalau kita nak dapat petunjuk ni, bukan dengan mimpi saja, dengan gerak hati yang kuat, dengan firasat yang kuat. Jadi begitu. Jadi saya kata, InsyaAllah saya lalukan, tak ada masalah. Datang saja. Dan saya pun tidak menggalakkan pendewaan ke, pengkultusan ke, Tok Guru ke. Kalau Tok Guru salah, tegur je, tak ada masalah. Sebab kita yang bawa pun amalan yang bersanad daripada Rasulullah SAW. Yang saya beritahu tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mungkin kita tahu, kita dengar Tok Imam masjid, di surau, di masjid, membawa zikir ini selepas solat, tetapi kita bawa dalam jumlah yang 10 kali umpamanya. Memang ada nasnya, memang ada datangnya daripada Nabi SAW yang mewiridkan 10 kali. Tetapi ada juga dalil ataupun hadis yang lain yang menyebut tentang bilangannya sebanyak 100 kali. Jadi kita boleh pilih. Cumanya dari segi pengalaman saya dan juga pengalaman murid saya yang sebelum ini, 100 kali itu adalah bilangan yang terbaik. Sebab apa? Lagi banyak zikir, lagi banyaklah pahala dan fadilat yang kita akan dapat. Itu biasalah, itu teori ganjaran. Dalam Islam ni, kalau kita buat lebih, kita akan dapat lebih. Kami nak melihat siapakah yang lebih baik amalannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah, ni baru sampai dia orang ni. Baru sampai peserta murid baru ni. Lama pergi makan ni. Kita jumpa dia orang sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama juga dengan amalan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bilangan-bilangan yang tentu. Apa ni Tok Guru tunggu anak murid pula? Bukan main lama.
Tak, ni bukan live ni video. Ni. Anak buka anak murid. Bukan main lama tunggu. Pergi mana? Sedap sangat makan. Sedap. Astagfirullahaladzim. Tok Guru dah tunggu sampai nak terbuang dah tak terbuang lah. Sudah aku ke 9. Sedap sangat. Okey, tak apa. Jadi kami nak masuk kelas ni. Ada orang pun dah datang ni. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, biarlah kita belajar ni ada guru. Dan janganlah kita belajar tanpa ada guru. Bahaya. Boleh jadi juga guru pun boleh belajar daripada murid juga. Okey. Selamat. InsyaAllah. Baik. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.